Wih lawa mana tu, mahal tu tak ada lah. Nasib baik dia bagi diskaun Ustaz, kalau tidak memang saya tak boleh beli. Berapa lepas diskaun? 5 juta. Contoh kena sawan aku kejap kan. 5 juta. Harga barang dalam rumah saja, barang saja 3 juta. Renovate macam mana tu? Renovate nasib baik 1,5 je. 1,5 juta. 1,5 je. Cuba kalau you all buat loan beli rumah harga 2 juta. Tolak gaji, berapa tinggal? Tak apa, kita tariklah 40 tahun. 40 tahun. 50 tahun nak tarik loan 50 tahun. Masa tu habis gaji kau. Memang aircon tu wire terkeluar lah. Kau tak pasang aircon pun terkeluar je wire tu. Cangkuk kipas tu hook tu ada. Kau tak pasang pun kipas memang tak mampu dah. Macam tu je lah. Kau dapat rumah as it is saja. Bang. Bergema. Apa? Makan. Yelah. Kau tu ajak pergi makan. Kau pergi kat dinding tu. Jilat dia tak boleh makan lah. Kau jilat ke dinding rumah tu. Tu sebab jangan sombong. Tak payahlah. Tak ke mana pun. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan berdepan pengurusi acara, bahagia Datin Paduka Roslinah binti Makjani, pengarah bahagian khidmat pengurusan. Itu juga yang berusaha Puan Azura binti Aziz, timbalan pengarah bahagian cawangan pentadbiran dan pengurusan keuangan BKP. Begitu juga bagi Datuk Datin, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama-sama. Saya ni antara tempat yang paling tidak akan saya lupakan lah kan, sebab di sinilah dulu saya bermula. Cuma dulu waktu saya datang, orang tak sibuk nak ambil gambar dengan saya. Masa tu saya belum Samsul Debat lagi, saya dah camah di sini banyak kali. Siapa yang cam saya dia ingatlah kan. Cuma itulah, terima kasih juga pada musi majlis yang telah mengumumkan tarikh lahir saya. Terima kasih sangat. Dan begitu juga yang kali jangan sebut tarikh lahir tu sensitif. Tapi saya suka pantun dia kan? Pantun dia indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pokok tu, maknanya awan tu berarak ke celah pokok tu. Saya memang selalu tengok, saya dengar ini okey. Saya pernah dengar pantun pengacara majlis ni, dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis. Kita daripada Segamat jumpa Kuantan dulu tau, macam mana kau singgah Lipis kan. Ada satu tu lagi pula, dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Kau ikut jalan mana kan? Macam tu lah kan. Jadi macam tu lah kan. Jadi sebab pantun ni memang saya suka betul. Saya suka buat pantun-pantun ni, memang saya suka lah. Jadi bak kata orang, pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri, masa diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya jangan mendapat malu. Fikir elok-elok, nak buat copet-copet pun kena fikir elok-elok. Kapal layar bertiang 3, tiang ke-4 batangan galah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, tapi rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa, masa berjalan lepas selalu.
Makna kata benda yang boleh buat copet, jangan kita tangguh-tangguhkan. Masa saya datang dulu ceramah dekat sini, saya ingat lagi. Datang dekat bawah tu kan, orang buat, cik ada apa cik Saya ada ceramah ceramah siapa nama Cik Samsul kerja. Ni ada penceramah ni datang, dia tak bagi aku masuk tau, kena tunggu orang datang ambil aku bawa masuk. Kan? Lepas tu hari ni janganlah, hari ni tak apa, hari ni siap ambil gambar, siap hantar ke surau macam tu kan tadi. Lepas tu saya dengar, kepada siapa yang masih lagi belum cukup kursus 7 hari, bolehlah turun ke bawah. Hari anda diceramah di Dewan ni bersama dengan Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Alumni Debat Malaysia. Masa aku masuk sesi, kebetulan saya punya slot tu 3 pagi sebelum tengah hari dengan petang. Pagi tu senyap setompok, tak ramai, kita tak apa. Lepas tu saya dengar, weh kau turun weh, gila penceramah ni, baik kau turun, rugi kau tak datang. Tengah hari tu dah mula datang, dah separuh, siap bawa towel good morning ni. Saya nak senang nak lap air mata kan. Lepas tu petang tu penuh, itu pertama. Lepas tu saya ingat lagi, saya datang sekali lagi. Masa tu suara saya serak. Petang tu pukul 4 tu sebelum pukul 4 suara saya dah macam tu dah tak boleh keluar suara. Jadi macam mana pun ni tempat yang saya takkan lupakan lah. Apa pun, salah satu sebabnya bila saya dah ceramah ke sana kemari ni kan, salah satu sebabnya tu ada kena-mena dengan tajuk ni, do it now. Iaitu saya fikir sampai bila aku nak kerja ni ke, aku nak buat konsultan ke, kena fikir betul-betul. Nak ceramah sepenuh masa ke macam mana. So akhirnya saya tanya Pak Ngah saya kata, tak, kaki kau sebelah dah ada kat luar belum? Dia tanya, saya kena cuba dulu, kaki sebelah kena tak kat luar. Kalau dah okey baru tarik kaki sebelah lagi. Jadi saya pun ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Tak cukup setahun, baru 9 bulan bos dah panggil balik kerja dah. Masa balik kerja hidup dah tak sama, sebab kat dalam bilik mesyuarat tu bukan Samsul Debat ke, macam tu kan. Jangan dah tak fokus dah meeting tu, syek tengok aku belakang kan. Jadi lepas tu saya banyak cuti, sampai kan ada orang beraduan dekat Institut Integriti. Dia kata dia ni masa bila dia bekerja, dia asyik ceramah je, aku asyik keluar TV, TV tu rakaman. Kan, kena aduan, kena jawab juga dekat Institut Integriti Malaysia ni. Orang mengadu kat Institut Integriti SUK. Akhirnya saya ambil keputusan bersara. Saya bersara pilihan, saya dah dekat pesara, tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Alhamdulillah. Jadi apa pun, alhamdulillah, petang ni yang paling penting sekali, kita jangan bertangguh-tangguh ni, do it now. Mana boleh buat cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Kita kena sentiasa mempercepatkan proses kita. Sekarang semua proses kerja nak dipermudahkan kan, semua dia. Kalau isi minyak dulu, ingatlah isi minyak dulu macam mana, sekarang semua dah buat sendiri kan. Dekat pejabat-pejabat dah ada dah one stop center dah untuk proses plan, proses perancangan bandar dan desa tu nak buat tu, isu untuk bangunan cepat disiapkan, semua dipercepatkan. Bayar compound pun online dah sekarang. Hari tu orang tunggu tawaran hari tu kan, akhirnya bayar. Saya alhamdulillah hari tu tak adalah banyak sangat, dalam 125 compound hari tu. Gila betul. Settle, habis bayar, pening kepala betul kan. Semua dah dipermudahkan, semua nak dipermudahkan. Kalau kita ingat kata-kata mendiang Datuk Seri S. Sami Velu waktu dia jadi menteri dulu, kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman tu, gila betul, macam mana dia buat ni. Ramailah tak nak tunjukkan, kita cerita pasal mempercepatkan ni daripada dulu lagi kan, daripada dulu lagi cerita. Rupanya contohlah dah post, aku dah post dah surat kau tadi, tahu dah sampai dah semalam, macam tu lebih kurang. Rupa-rupanya maksud dia hari ini post 1 malam sampai, 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Macam tu lah ya. Jadi apa-apa pun saya rasa seronok sangat petang ni dapat kita bersama. Semua orang pun tahu kan, petang ini kita bersama dalam sesi program kesedaran psikologi siri 1. Alhamdulillah saya membuka tirai program ini, dan kepada anda semua saya yakin petang ini adalah petang yang menggembirakan kan, petang yang menggembirakan. Dengan adanya slot ini maknanya tak payah kerja. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk apa kan, tak payahlah kau muka macam beria sangat nak mendengar ceramah ni kan, tak payahlah kan. Minta-mintalah sampai 4:30 weh gitu kan, macam tu kan, kalau boleh macam tu kan. Jadi
Tak adalah, tak ada kan. Macam kita lah, kursus 3 hari 2 malam, hari ketiga habis berapa? Tengah hari kan. Soalan korang sesama korang kan, kau boleh pejabat balik tak? Kalau tak balik, tak balik sesama. Kan kita orang ni balik rumah tu kan, kau pergi pejabat kan. Kan macam tu kan. Benda ni berlaku lah pada banyak orang lah kan. Tapi kecuali staf-staf JPA tak macam tu. Dia kalau ada ruang balik, dia akan balik. Macam tu lah. Jadi apa pun amanah. Apa maksud amanah? Amanah ni kita menyampaikan hak kepada yang berhak, begitu juga tidak mengurangkan hak orang lain, serta memastikan kita tidak mengambil sesuatu melebihi daripada haknya. Macam tu juga tanggungjawab. Tanggungjawab adalah kewajipan yang dipikul oleh seseorang atas sesuatu perkara, tanggungjawab kerja dan sebagainya. Dan begitu juga sahsiah bermaksud sifat pribadi. Semua ni ada kena-mengena dengan do it now. Saya nak beritahu ni tadi. Sahsiah, perangai, sikap kita, kebaikan yang kita buat kan. Sahsiah ni adalah satu perkara kebaikan yang kita buat tanpa perlu disuruh. Kalau disuruh lain, tanpa disuruh kita buat, itu adalah sahsiah. Seorang pelajar-pelajar dekat sekolah disuruh berbaris dekat padang, berjalan, okey jalan semua, nanti nampak mana-mana sampah tolong kutip, depan mata kita tolong kutip. Dia kutip. Mana sahsiah yang baik kat situ? Kalau tanya ya komen, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tadi gelak kuat. Mana sahsiah yang baik kat situ? Mendengar cakap guru, bukan kutip sampah. Mendengar cakap guru tu, sebab kutip sampah tu tadi sebab guru tu suruh. Tapi kalau sahsiah kutip sampah ni, kalau dia kutip sampah tu tanpa perlu disuruh, itu sahsiah. Macam kita hari ni kan, tengok lelaki tak ramai, nak buat macam mana kan? Lelaki kena akur. Walau apa pun yang ditohmah kepada lelaki kena sabar. Saya sama sekali tidak bersetujulah dengan perempuan itu. Kerana saya tak tengok orang share dalam TikTok kan. Kalau curang je lelaki, buat perangai je lelaki. Khalis pun manusia lah, kena ingat macam tu tau. Aku baca je komen tu, sudahlah, meragayu bajet-bajet konon ni insaf, sudah boleh jalan lah, goodbye dia berlakon, kau sedar tak ada berlakon. Dia punya marah tu kan, ya Allah Akbar. Macam tu lah kan. Lelaki selalu dipersalahkan, itu biasa. Lelaki tengok, lelaki dah lah tak ramai kan. Lelaki dah lah tak ramai. Yang tak ramai itu pun ada yang sibuk nak jadi perempuan. Dekat luar sana lah, bukan dalam ni. Kau dah lah tak ramai, kau duduk belakang pula, cuba penuhkan depannya kan. Sedangkan sibuk daripada hari tu nak tengok samsrebat depan-depan kan. Tengok dapat, tengok perempuan tadi semua tengok, alhamdulillah. Ada yang terkejut tadi pegang phone gitu kan. Kan tengok saya risau, saya manusia biasa, alhamdulillah seronok dapat jumpa hari ni. Dan begitu juga hari ni do it now saya kata ni adalah kita kena remajakan pemikiran kita. Sebab apa saya kata? Rejuvenasi minda kita. Tu ada tajuk lain lah. Kemudian nanti next time kena panggil lagi tajuk rejuvenasi minda. Maknanya kena panggil lagi ni, confirm ni, datang berduka ya, kena panggil. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, kita menyusahkan orang. Tu sebabnya kita jangan bertangguh-tangguh kerja. Salah satu perkara yang menyebabkan datangnya dosa dalam kerja kita sebab kita menangguhkan kerja dengan sengaja. Sedangkan benda tu boleh siap awal. Amanah hanya kena siap awal, tapi kita siapkan lewat sebab kita tak apa, bos ni jarang tanya ni, dia okey je. Tak boleh, kena siapkan kerja. Sebab kunci kejayaan kita adalah buat kerja dengan cara yang terbaik. Macam orang lah excited buat rumah kan, dia renovate rumah, dia excited kalau boleh hari ni buat, besok siap kalau boleh, tapi memang tak dapat. So dia tengok pula kontraktor tu kejap-kejap cuti, dia ada kerja lain nak kena buat. Hari tu masa ambil job tak adalah cakap kerja banyak kan, lepas tu tiba dia kena buat kerja tempat ni, buat kerja tempat kita pun geram contohnya kan. Tak ada orang suka penangguhan-penangguhan ni, menangguh-nangguh kerja ni, tak ada siapa yang suka. Itu sebab kalau kita tak suka, janganlah kita pula menangguh-nangguh kerja. Disitulah datangnya perkataan integriti. Integriti ni adalah kita melakukan satu perkara ni dengan sebaik mungkin. Segala perkara-perkara yang baik terletak di bawah payung integriti. Bila sebut integriti, kita terbayang apa? Rasuah. Apa dia? Ponteng kerja.
Proses kerja, okey kerja. Okey lagi, proses kerja, masa, kekemasan, disiplin kan. Oh terbayang tu. Bagus. Sini kira dia jawab soalan lah. Saya pernah ceramah dekat satu masjid di Kuala Pilah. Tajuk ceramah Maulud. Makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Makcik tu yang seorang tu dia nyaut. Ceramah lah, tanya pula. Aku dah marah pula aku. Jadi yang ni kira okey lah, you all jawab. Aku lega dah tadi kau jawab, okey lah tu kan. Samsing makcik tu dia sound aku tu. Tu sebab jadi macam tu lah kan. Jadi integriti ni kejujuran, keutuhan, ketelusan, kekukuhan. Jujur, telus, kukuh, utuh, itu adalah integriti. Segala benda-benda baik adalah integriti. Dan kita teraplah dengan satu nilai, nama dia nilai ihsan. Sifat ihsan dalam diri kita, kita buat kerja ni kita nampak Tuhan. Kalaupun kita tak nampak Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Tu penting tu, konsep tu. Belum kerja rajin, rajin kau kerja. Bos bukannya ada pun. Dia tunjuk Tuhan ada, langsung kawan tu sepohon kayu dia dengarnya. Insaf terus, dia cakap tu. Contoh konsep ihsan, kita bawa kereta kan, dekat Putrajaya ni tak boleh pakai konsep ihsan ni. Saya tengok kat traffic light tu pun dah lari dah prinsip ihsan tu. Dekat traffic light tu, belok kiri sekiranya tiada kenderaan. Sedangkan lampu merah ni, sebab signboard tu dia pun belok kiri. Aku try buat kat Kuala Pilah, kena saman. Okey, katalah kat traffic light tu tengah malam, jam 12 tengah malam, tiba-tiba tengok traffic light ada countdown 120 saat, 119, 118. Tak ada satu umat pun masa tu. Tak ada CCTV, tak ada kamera. Ada seekor kambing tepi jalan tu mati. Nak tengok kau terus ke kau berhenti, kau terus ke kau berhenti. Saya nak tanya orang perempuan, lelaki diam. Saya nak tanya orang perempuan, you all terus atau you all jalan aja, atau tunggu? Jalan. Tengok tu perempuan. Yang lelaki saya tanya, you all tunggu ke atau you all jalan? Tengok beza lelaki dengan perempuan. Saya dah kata kan, perempuan itu nampak. Kalau tengok aku akan buat satu drama skrip, aku akan buat sini lelaki itu. Aduh. Ada yang tanya aku, Ustaz memang betul ya ada tracker tu untuk cek husband gimana? Astaghfirullahalazim. Ish, kata. Itulah dia. Lelaki ni tengok. Lelaki ni dia jujur, nampak tu. Tunggu dekat traffic light tu walaupun tengah malam. Tengok. Tengok. Kawal emosi. Sebab tu tajuk dia do it now. Kalau kau nak langgar traffic light sekarang, itu dia orang. Tak adalah. Tak, sebenarnya itu memang itulah ujiannya untuk kita. Nak ikut paturan ke tidak? Kan? Kita tengok macam waktu balik berapa ramai orang yang nak dapatkan tempat yang awal dekat mesin punch card. Dia nak dapat hole in one 5100, dia nak pukul 5 tepat. Saya dekat pejabat saya dulu, bos saya ambil ketetapan, no more flexi hours. Ada lagi dah. Masuk 7.30 balik 4.30, masuk 8.30 balik 5.30. No more. Semua 8.5 serentak semua. Senang aku nak berurusan dengan semua pegawai. Dulu. Lepas tu pukul 5 kau tengok. Orang yang sama je yang dekat depan. Setiap hari tanpa gagal. Orang lain datang aja beratur. Bangga dia. Dan usaha dia tu kadang-kadang menyebabkan dia kena berada di sana beberapa minit lebih awal daripada waktu habis kerja. Maka kalau dia duduk di situ tanpa dia buat apa-apa kerja, maka tak halal rezeki yang dia ambil masa tu. Saya beritahu awal-awal. Tu penekanan. Kan? Begitu juga pada waktu minum, kita tengok kan, staf-staf jawatan kerajaan dikatakan sejak minum. Ada orang cakap, sedangkan pejabat yang canggih nak pula di Putrajaya, you all dah ada pantry masing-masing. Kenapa nak minum kat luar? Kau tengok grup dah ikut halaqah dia masing-masing. Bergantung kepada ketua kumpulannya, bergantung kepada siapa yang bawa kereta.
Minum mana? Ikut je lah. Ada tempat baru ada tempat baru minum kat Gombak, minum gilo tu. Pukul berapa kau nak balik office? Gila betul. Pagi minum. Memang dekat dalam perkeliling kita tengok kan, kat general order tu kita tengok kan, perkeliling tu kita minum pada pagi 9, 9.30, tengah hari 1 sampai pukul 2 kan, petang pukul 2, pukul 3 sampai 3.30. Betul tak? Tak betul. Siapa suka angguk? Memang tak ada. Tak ada, dia cuma beritahu waktu kerja je, dia tak beritahu apa waktu minum. Semalam ada 2 hari lepas ada orang tanya, Ustaz, apa hukum dekat satu kilang? Dia tanya, apa hukum kalau kita solat sunat duha pada waktu kerja? Hukumnya dapat pahala lah, bagus. Cuma tinggal lagi mesti dapat izin ketua jabatan. Kalau ketua jabatan izinkan, pergilah solat. Kalau tak izin sebab ada kerja-kerja urgent, kena utamakan kerja daripada solat, sebab solat tu solat sunat saja. Dan even if kalaupun kita solat sunat dengan izin ketua jabatan, dia ada 2 hukum. Satu hukum awam, satu hukum wara. Hukum awam, bos izinkan, yes, buat, settle. Tapi kalau hukum wara, orang tu betul teliti dengan rezeki dia, dengan amanah dia, maka berapa minit yang kau semayang tadi, kau gantikan di hujung waktu kerja. Jadi tak adalah kau bila semayang tu siap dengan kau tepek-tepek lagi sebelum nak masuk kerja tu kan. Kan tadi kan dah ambil wuduk dah hilang kan, lepas tu nak undercoat balik, nak letak balik semua, lepas tu nak pasang balik macam tu kan, kan. Jadi semua nak pasang tu semua ambil masa, so kenalah ganti balik kan, kena ganti balik. Itu hukum warak, itu terserahlah kepada kita. Jadi bila sebut tentang integriti, nilai integriti, kita kena faham anda bekerja di sini di JPA ini, di Jabatan Perkhidmatan Awam, sesungguhnya you all bekerja di sini, makan gaji sebagai kaki tangan awam, penjawat awam. You all semua tidak akan kaya. Saya saja nak tengok respon, jangan kecil hati dulu, relax. Ada? Ya, tahu, tak cakap. Tahu, saya ni relax dulu. Tak, maksud saya sebab kekayaan itu sendiri subjektif. Subjektif. Berapa baru kaya? Katalah Datin Paduka hari ini umumkan. Hari ini saya umumkan kepada semua penjawat awam, saya happy sangat. Hari ini first time saya dapat jumpa Samsul Debat, tak sangka. Jadi hari ini saya umumkan kepada semua yang duduk di hadapan, yang penuhkan bahagian depan. Dengan ini kita akan beri insentif kepada setiap seorang. Contoh contoh, jangan kau tuntut sebanyak RM500,000 setiap seorang akan di bank in kan petang ini juga sebelum jam 5 petang. Contoh, relax. Okey, saya nak tanya puan, ya, rasanya dah kaya ke belum RM500,000 dari kawan? Asal kau pandang dia pula bincang pula kaya ke tidak dengan sebelah tu kan. Puan yang tu yang macam tu. Okey, saya nak tanya, rasa dah kaya ke belum? Dah. Okey, puan yang depan ni tudung hitam tu, ya, rasa dah kaya ke belum RM500,000 dalam akaun? Belum. Okey, puan yang ujung tu yang pakai kacamata tu, yang macam senen pandang saya trik, okey, dah kaya ke belum RM500,000? Belum. Saya nak tanya abang yang tadi, tak payah bincangkan dia, saya nak tanya abang, dah kaya ke belum RM500,000 tu? Belum. Tengok, ada yang cakap dah, ada yang cakap belum. Tu sebab saya kata kekayaan tu subjektif kan. Ada orang tu dia garu kepala, pening kepala aku, kenapa pula dalam bank tinggal 10 juta, kau tak rasa nak bunuh kawan? Itu sebab dia dah terbiasa setiap hari dalam akaun ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Itu sebab bila kita dengar Menteri Keuangan buat pengumuman, bagi menghargai jasa penjawat awam, yang ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Menteri pun tak. Cuba kalau menteri kita bagi 700 saja, cakap ada. Saya kena sebut kali terakhir penjawat awam memperolehi 1 bulan gaji bonus adalah pada ketika zaman pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri kali pertama. Kemudian kita mendapat setengah bulan gaji kali terakhir ketika zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri. Dan selepas pada itu, menteri-menteri tidak lagi jumpa angka selain pada 500.
Baru-baru ini 700. Jadi saya pesan kepada Kementerian Keuangan, sila semak sebelum kau buat draft untuk menteri kau. Pastikan penyanyi awam dapat sekurang-kurangnya setengah bulan gaji. Bukan aku menteri, bukan. Ini aku bagi peringatan aja, sabar. Dah, saya penyanyi awam, saya tahu kalau kau orang dapat 700, aku 300,5. Aku pesara. Faham? Jadi itu sebab kata. Tapi ada 3 respon penyaut awam bila kata dapat RM700. Respon yang pertama, baik tak ya. Respon yang kedua, okeylah tu, dulu 500, sekarang 700, okeylah tu, naik 200. Yang seorang tu pula berlari pergi ke mesin ATM tu, cocok, tak ada pun, belum lagi, baru umum. Tapi dia punya seronoknya sebab dia nak cucuk duit tu, sebab dia dah janji nak tukar kasut koyak anak dia tu. Dia janji nak bawa family dia makan kat kedai tom yum tu. Lama tak makan sup ekor dengan ikan 3 rasa, ikan syakap 4 rasa. Pernah makan tak ikan syakap 4 rasa? Puan tak pernah, puan? Bau? Memang orang perempuan rasa 3 je, dia tak macam orang lelaki. Masa masin manis rasa keempat time bayar, kamu tahu lain macam rasanya. Itu orang lelaki je yang tahu. Itu dia geram bila masuk dalam kereta. Berapa bang? Berapa? Kau sibuk mahal. 120,000 lah. Sabar tak? Kan lain macam rasanya tu. Ya, tu saya kata. Tapi saya sebut walaupun tak kaya, walaupun kita tidak sekaya orang lain, ingat satu perkara. Jangan sibuk nak mengejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Emir mendapat pengajarannya swagas. Barulah dia tahu kecantikan yang dilihat hanya nafsu semata-mata. Tapi pada saya, Emir wajar diberi peluang. Marah aja. Tak adalah, tu cerita lain lah. Tak, maksud saya tadi, kita kena kejar bahagia. Kerja pejabat awam, kita selalu marah. Nyampah aku. Aku kerja, kau cakap kau tak nak rajin sangat, kau kerja macam mana pun macam tu lah kau. Situlah kau duduk, pakai kau tak kena naik grade kau macam tu, kau tengok lah. Yayasan naik pangkat, dia. APC, dia. APC, dia. Pas dia. Kita ni apa, weh? Ayat dia. Tu ayat biasa. Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat. Saya dulu pun rasa je lah. Kalau kursus pergi Cameron hantar dia, kursus Sabah pergi hantar dia, kursus ni hantar dia. Kalau kursus dekat Prisin 18 hantar aku. Biasa kan tu? Biasa. Saya dulu macam tu lah. Kursus luar negara hantar pengarah ni, kursus luar negara hantar pengarah ni. Samsul, you tunggu office, jaga kat saya. Duduk dengan bos, kena bagi advice. Rupa-rupanya ada hikmah dia. Semua ada hikmah. Percaya cakap saya, elok kita duduk kat sini tapi kursus tak jauh, senang nak balik rumah. Kau pergi jauh-jauh nak ni, kerana banyak benda nak kena adjust. Sebenarnya tu manusia. Sebenarnya kita kena percaya pada hikmah. Tu sebabnya dalam hidup kita ni, yang pertama sekali, kena jujur. Jangan menipu, jangan tipu klaim, tipu mileage, tipu overtime. Klaim ni tidak menambah pendapatan. Daripada sekarang kita kena ubah sikap kita ni. Klaim tu klaim sebahagian pada apa yang kita keluarkan. Overtime kerja teruk dapat berapa ringgit dia sejam kan? Malahan ada tu malah nak klaim, tak apalah sikit sangat, tak payahlah klaim, ada macam tu. Mileage kena, dah lah klaim, baru nak klaim kena query pula. Kenapa klaim awak lebih daripada ni sedangkan tingkat orang pergi kursus yang sama? Wah, mula dia marah, macam duit mak ayah kau, dia kata. Mana bagian kewangan? Dia tak mengaku pula dah. Ke bagian kewangan memang tak dibenarkan hadir hari ni, betul tu? Ada bagian kewangan.
Tolong tunjukkan mana kawan ni, bagian kawan tolong tunjukkan. Tu ada situ. Dia marah, kenapa kau tunjuk aku? Dia makan. Sabar. Tak, saya nak tahu je. Bagian kewangan kena sabar. Dia buat kerja dia. Dia tanya tu, kita jawab dengan jujur. Sebenarnya macam ni, klaim saya lebih sebab saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tadi saya pusing 3 kali, tak tahu simpang mana harus saya masuk. Jadi sejujurnya memang itulah klaim saya. Betul lah. So jawab dengan jujur. So pihak kewangan akan pertimbangkan. Itu aja. Yang kedua, amanah. Tolong jaga amanah tempat kerja. Tu saya kata tadi, jangan bertangguh kerja, itu juga amanahnya. Sebab kita ni kan setiap hari akan bertambah kerja-kerja yang baru. Kerja kerajaan ni dia tak macam kerja swasta. Kerja swasta banyak tapi tanggungjawab tak besar. Kerja kita macam tak banyak tetapi macam tak banyak tapi banyak. Banyak sebenarnya tapi tanggungjawab dia besar. Silap sikit viral. Sikit viral. Kita kalau nak tengok kan, mentaliti kita dengan masyarakat di luar negara kadang-kadang heran kan tengok. Saya ingat waktu saya pergi ceramah di Australia, di Melbourne, bukan Melaka ya, Melbourne. Lepas tu saya datang sehari awal, wife saya dengan mak saya datang sehari selepas tu. Bila datang, dia duduk dekat satu hotel ni. Kat hotel tu dia nampak fresh market. Sementara tunggu saya balik daripada ceramah tu, mak saya dengan wife saya, dia kata, mak jom kita pergi tengok, nak tengok tu dekat fresh market depan tu. Pergi kat fresh market tu, sampai dekat jalan tu nampak ada kereta lalu, dia pun berhenti. Tunggulah kereta tu berhenti. Kereta tu berhenti. Dan bila kereta tu berhenti, beratur kereta tu berhenti. Mak dengan isteri saya heran tengok. Dia tunggu siapa tu? Sebab bila dia berhenti, bukannya ada traffic light suruh berhenti, tak ada. Dan dia bukannya tak, dia stay relax, dia duduk dalam kereta. Tu hak kau lah, kau nak berjalan ke, kau nak mati, suka-suka tingkau lah. Dia tak kisah. Dia duduk dalam kereta, diam. Lepas tu dia pun, mak saya, dia suruh kita melintas kot mak. Melintas je, jalan kereta. Tak ada buat muka tak puas hati, lambat ke, tak ada. Lepas tu Haji Surani, saya ingat Haji Surani, warga negara Singapura yang dah berpuluh tahun duduk kat sana. Dia bawa saya, ustaz tengok saya overtake, saya potong kereta depan ni. Dia potong tanpa bagi signal tau, tiba-tiba potong, zuap, dia potong. Lepas tu kereta tu break sikit, dia slow, faham tu? Dia bagi signal, dia potong. Dia tak ada horn, tak ada apa, tak ada marah. Dekat Malaysia dia berhentikan kita, ketuk je kopah tu. Siap pakai baju merah tu. Saya tak cakap orang Malaysia tau, ni contoh. Jangan main-main. Ya, beza kan? Itu mentaliti. Itu sebabnya kalau kita tengok bab integriti ni. Satu lagi, saya pergi ceramah di utara. Saya ceramah di belah utara. Saya masa tu driver saya tak ada, saya bawa kawan saya. Kita berhenti di Tapah. Ada satu restoran makanan ayam segera. Warna merah, dia ada logo tu. Lepas tu ada seorang orang tua rambut putih pakai cermin duduk kat depan tu. Macam tu. Kau jangan sebut nama dia, dia tak taja ceramah kita hari ni. Jadi saya pun masuk dalam, saya pun ambil ayam dengan member saya tu. Saya kata, kita nak duduk mana? Nampak ada Mak Saleh 4 orang tengah duduk dekat satu meja tu kan. Jom kita duduk sebelah Mak Saleh tu. Boleh dengar dia cakap apa, mana dia kutuk Malaysia ke apa ke, nak dengar kan. Saya pun duduk memang tak faham apa dia cakap. Sebab dia tak cakap orang putih pun. Dia macam bahasa tak tahulah, Finland ke, Dutch ke, Germany ke, tak tahulah. Jadi kami pun dengar lah. Cuma selepas daripada dia makan, dia kutip ayam-ayam yang terabur tu, letak dalam pinggan dia. 4-4 ni bawa dulang masing-masing, buang sampah, susun pinggan tu, kemudian dia letak dulang dekat tempat dia. Dalam restoran tu, meja mereka dan meja saya je yang bersih. Itu pun sebab lepas aku tengok dia buat. Tak adalah nak beritahu. Kita boleh benar. Itulah yang sepatutnya kita educate family kita, keluarga kita bila pergi ke mana-mana. Itu saya cakap tadi. Nampak kita kena ubah sikap kita. Ubah sikap kita, itu sebenarnya adalah integriti. Apa yang Nabi Muhammad sebut, pada yang non-Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad beritahu apa? Dia kata Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna.
Itu sebab kita kena jaga. Jujur, amanah. Datang pejabat, bagi tahu ke anak, jangan kacau mama. Okey, mama saja. Tak padan duduk kat muar. Ambil ni kertas. Jangan ni conteng-conteng. Kertas tu JPA punya. Pen bagi seorang sebatang. Saya tak halal setiap titik dakwat yang pejabat punya kita bagi ke anak kita guna untuk tujuan peribadi. Kalau yang kecil tu tak boleh jaga amanah, apatah lagi yang besar menjaga negara. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Kertas pun sapu macam mana? Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, kitalah bangsa Malaysia. Betul? Agama asas pegangan, perlembagaan negara dijulang. Setiap kali pergi menang pagi nyanyi lagu tu, aku boleh ingat lagu tu. Ya Allah. Betul lah. Lagu tu saya suka lagu tu sebab satu dia mengingatkan kita. Kita bagi anak kita duduk dan diam. Tapi sebenarnya kalau betul nak bagi anak, bawa anak ni, bawa kertas pada rumah. Tu belum cerita lagi kalau ada pembekal-pembekal datang buat klaim datang kat pejabat yang bukan Melayu, yang Cina tu lah. Kau siap tanya dia, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah kau? Kita pula minta limau. Sedangkan kau pergi kat nilai tu, nilai 3 tu, dekat kau pergi dekat Bangi kat tepi jalan tu berlambak RM7, RM8 satu kotak besar tu boleh buat balik. Kenapa kita nak jatuhkan maruah kita? Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Mati kena baham harimau, steady lah kan. Besar ke rimau tu? Besar juga. Dahsyat dia macam manalah azab dia melawan rimau tu. Ini kena gigit anjing, melupur-melupur langsung mati apa benda. Nampak ingat tu. Ini saya pesan ni, benda ni common berlaku dalam jabatan kerajaan. Dan benda ni saya dah cek tak berlaku di JPA. Okey, jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan antara satu dengan yang lain. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ingat, jangan tamak, kongsi tidak mengapa. Astaghfirullahalazim. Kita ni dalam do it now suruh kita positif. Kenapa kau fikir tak elok aja? Kongsi maklumat macam hari ni, share ilmu dengan yang lain yang tak datang. Berkongsi rezeki, sedekah, bantu orang. Faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tengok tu. Tak setuju juga tu. Maksud saya tak cakap kongsi suami. Saya kata kongsi rezeki, kongsi benda-benda baik. Jangan tamak, kongsi. Kedua, jangan sombong. Dekat pejabat jangan sombong. Tak ada benda pun nak disombongkan. Jawatan tinggi, tak payah sombong. Saya dulu pernah jadi pengarah. Tapi adakah kita belagak, aku pengarah, engkau siapa? Tak, kita takkan buat macam tu. Jangan. Kita minta tolong, minta bantu. Tu sepatutnya kan. Kadang-kadang kita belagak-belagak pun tak ke mana. Penyanyi tu pun sampai masa dia tak boleh nyanyi lagu dia sendiri. Tengok dah Gegar Vaganza tu, lagu sendiri tak boleh nyanyi. Minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Dulu dia punya tarik lagu tu, note dia sampai ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Pelakon tu dulu watak hero idaman Malaya, pernah keluar dalam surat khabar hero idaman Malaya. Tiba-tiba bawa watak bapak dah. Dulu berlakon jadi hero, sekarang jadi orang tukang kebun. Dulu heroin, sekarang jadi orang gaji. Nak buat macam mana? Masa berlalu kan? Ni kena terima hakikat. Nak sombong dengan apa? Jangan sombong-sombong. Kita ni hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Kita perlukan orang lain, betul tak? Ada orang naik kapal terbang, dia boleh belagak. Kecil kapal terbang. Ilah illallah. Syukurlah kau naik kapal terbang.
bang. Kau tinjau bawah tu orang naik bas ekspres tu 8 jam 9 jam pun sampai Kelantan. Kau naik flight 1 jam dah sampai. Yang naik bas pula syukur sebab orang tu naik kereta, bawa kereta tak boleh tidur. Kau naik bas boleh tidur. Tergantuk kau balik kat dinding bas. Belum berapa kali orang naik kereta syukur lah. Itu kena cakap dengan orang lelaki, syukurlah kan. Orang perempuan jadi sabang, I akan temankan you, no problem. Baru selekoh pertama nganga tidur, sengit tudung. Lepas tu bila terjaga tudung dah tutup mata. Kat mana dia sengit kat mana ni. Aku cakap faham, perempuan ni mengelabah kat sebelah aku ni. Kan betul tengok ni kan. Orang naik kereta syukurlah sebab boleh berteduh daripada hujan dan panas. Orang tu naik motosikal kuyup. Orang naik motosikal syukur naik motosikal sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal syukur sebab roadblock polis tak pernah tahan dia. Berhenti, mana lesen basikal? Tak ada. Dia yang sound polis kering tu tak ada tahan. Panjang jalan. Orang yang naik basikal syukurlah sebab orang tu jalan kaki. Orang jalan kaki syukurlah masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring. Orang dah terbaring syukur sebab masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati tak ada syukur kak, dah habis. Dah habis. Tak ada syukurlah, dah mati kan, tak ada. Itu sebab jangan sombong. Dulu saya ingat lagi pergi dekat area Shah Alam, pergi Putrajaya. Apa? Rumah ni besar gila. Aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. 10 tahun dulu. Tiba-tiba hari ni orang dah tak heran dah, rumah tu dah buruk dah, ada rumah lagi lawa lagi pada tu. Saya pergi kat rumah, ada satu rumah datuk ni. Dia ajak saya rumah dia baru pindah tu. Wih lawa rumah datuk ni. Mahal tu Tak ada lah. Nasib baik dia bagi diskaun. Kalau tidak memang saya tak boleh beli. Berapa lepas diskaun? 5 juta. Contoh kena sawan aku kejap kan. 5 juta. Harga barang dalam rumah saja, barang saja 3 juta. Renovate macam mana tu? Renovate nasib baik 1,5 je. 1,5 juta. 1,5 je. Cuba kalau you all buat loan beli rumah harga 2 juta. Tolak gaji, berapa tinggal? Tapi kita tariklah 40 tahun 50 tahun nak tarik loan 50 tahun. Masa tu habis gaji kau. Memang aircon tu wire terkeluar lah. Kau tak pasang aircon pun terkeluar je wire tu. Cangkuk kipas tu hook tu ada. Kau tak pasang pun kipas memang tak mampu dah. Macam tu je lah. Kau dapat rumah as it is saja. Bang. Bergema. Apa? Makan. Yelah. Kau tu ajak pergi makan. Kau pergi kat dinding tu. Jilat dia. Tak boleh makan lah. Kau jilat ke dinding rumah tu. Tu sebab jangan sombong. Tak payahlah. Tak ke mana pun. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Tak apa, dijilat lah bos tu. Confirm dengki. Dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Dengar-dengar nak dapat semua peksa tu, macam mana dia seorang pandai. Tu confirm dengki. Ya. Cuba cakap baik-baik. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat, dia ke ya Allah, apa-apa boleh minta tolong dia, happy. Dengar-dengar anak dia dapat semua ya Allah, ada juga anak staff kita yang pandai. Dengar-dengar dia beli kereta baru je ke? Dia tu dah rajin tumpangkan orang pergi kerja. Boleh kita tumpang naik dengan dia kan? Time-time isi minyak apa buat? Tidur. Dengar-dengar dia dapat pergi haji tahun ni. Ya ke? Ya Alhamdulillah. Aku nak jumpa dia lah, minta dia doakan aku. Doakan biar aku boleh pergi juga. Boleh insya-Allah. Kau dah daftar belum? Belum. Macam mana? Siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa aral minta boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi. Mati hidup dah boleh, belum mati balik. Betul. Dah belum 3 kali. Macam tu lah. Tapi tu perancangan manusia. Jangan dengki dengan orang. Kita rasa happy.
Tengok, dah tumbang ke nak kahwin lagi? Jangan. Rezeki dia. Kan? Dia rupa-rupanya romantik. Dah tua romantik. Ini cepat je mulut. Malam pertama mati tu. Cuba elok cakap. Dengki tak habis-habis. Cuba tanya budak perempuan, apa yang kau suka? Budak perempuan tu umur 25 tahun, lelaki dia 80 tahun. Apa yang kau suka sangat dengan lelaki kau macam tu? Cuba cakap. Macam mana nak cakap? Dia romantik. Ambil kau. Orang tu romantik. Makan bersuap. Cuma kadang-kadang tak tepat lah. Kenapa? Bila dia suap semakan, bang, tu telinga. Oh, telinga. Macam tu lah. Itu rezeki lah. Rezeki kan. Tak tepat tu. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pokak, tak terang nak balas apa. Macam tu lah contoh lah. Jangan dengki-dengki dengan orang. Jangan dengki-dengki. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Dia standard ni, orang lain dapat kegembiraan, kita gembira sama. Apa maksud dengki? Dengki, kalau kita faham maksudnya, insyaAllah kita tak nak dengki dengan orang lain. Iaitu dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Tu dia. Okay. Seterusnya, percaya pada hikmah. Kerja ni, aku kerja untuk teruskan apa-apa pun, jangan cakap macam tu. Bila kita tu, sebab sebelum tidur kita fikir, lah, kat bilik sebelah aku ada anak dah. Tengok dulu tak ada anak, sekarang ada anak. Sambil-sambil balik kerja 8 orang anak. Tu belum betul-betul lagi tu. Tu sambil-sambil balik kerja, kalau sungguh tak tahulah berapa. 8 anak. Ada orang tu pula anak tak ramai, 2 orang aja, tapi semuanya penyejuk hati. Kan? Bila balik rumah anak tegur, Mama tak sihat dia. Mama dah makan ubat belum? Allah, sejuk apa? Tengok, sejuk hati. Sejuk perut ni kombung kau tahu. Kau fikir orang lelaki tu, dia fikir dia je ada perut kau tu. Kau kan alhamdulillah kan macam ni, alhamdulillah tak ada. Kau jangan nak bohong aku lah, tak ada. Jangan nak bohong, tak ada. Tuhan rezekikan macam tu. Kita gemar petikai. Kenapa dia dapat ni? Kenapa dia dapat ni? Manusia jadi tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain tapi terlupa melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Sibuk tengok yang di atas, lupa tengok yang di bawah. Percayalah, dengan melihat dengan di bawah, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Aku dah ada kereta. Dulu aku tak ada kereta. Aku dah ada kereta. Dulu tak ada rumah. Aku dah ada rumah dekat Prisim. Kan? Biarlah rumah kita kecil, berlaga-laga nak pergi ke bilik air. Tepilah. Nampak? Kemesraan. Bila rumah sempit. Rumah besar. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Anak seorang-seorang masuk asrama, masuk universiti. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pangkat semakin tinggi, kearifan semakin kurang. Ilmu semakin tinggi, adab makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Air minuman banyak jenis, extra jos, tembici, temikai leci, kopi campur temikai, agak lah. Jam, pakai jam tangan mahal tapi tak tepat masa. Apa lagi? Berkawan di media semakin ramai tapi teman sejati makin tak ada. Teman sejati ni dia susah bila tengok kawan dia susah. Kau kenapa tak beritahu aku? Kau kata kau kawan aku. Ada masalah kenapa tak cakap? Aku ni siapa kat kau? Oh, kamai. Aku kena lakonkan biar dia nampak real. Aku siapa kat kau? Kau tak ada duit. Kau cakap ini semua dunia je. Berapa kau nak pakai? Cakap. Aku nak pakai 2,000 je. Nah, ambil 100. Jangan cakap aku tak tolong. 100 saya bagi pun. Tapi tu cara berkawan dulu. Sekarang mana ada? Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Lain orang yang buat, lain yang kena. Bukan tu satu-satunya Samsul dalam dunia ni. Aku juga yang kau attack. Apa hal? Gambar aku tengah ceramah macam ni, gambar dekat Mekah je ni. Tak gunanya jantan.
Hari-hari ceramah pasal kahwin, sebenarnya kau yang kahwin. La ilaha illallah pal. Gila betul. Tapi alhamdulillah, tu sebabnya saya pesan, even if saya kata jangan komen macam kau tahu sangat hidup dia orang macam mana. Saya pesan pada selebriti ni, keluar daripada mahkamah, wartawan tanya, jangan jawab banyak. Macam mana tadi kes tadi, cana. Tak apa, masih banyak. Doakan yang baik-baik, insyaAllah. Mendoakan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Macam tu aja. Sebab selagi mana belum dimuktamadkan perceraian, suami isteri masih perlu menjaga aib masing-masing. Ada faham? Sudahlah, tak guna dia jantan, ceraikan je lah, kau pemasalah kau. Ya Allah, kita tak tahu masalah dia secara mendalam. Dan jangan luahkan dalam media sosial. Jangan. Siapa yang tak ada masalah keluarga kat sini? Kat tangan. Siapa tak ada masalah keluarga? Langsung tak ada. Kat tangan. Yang kat tangan tu pun masalah tu. Dia tak sedar dia ada masalah sebenarnya. Cuma cara kita menyelesaikan, itu je. Kan? Itu je. Betul. Ini cerita sekarang, zaman sekarang. Percaya pada hikmah. Ada benda baik Tuhan nak bagi kat kita. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita kahwin awal. Contoh, belum kahwin lagi, kawan-kawan semua habis kahwin dah. Mesti mengawan dia kahwin. Jap kahwin. Aku tak akan kahwin lagi. Sabar. Ada orang jambatan ni pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jambatan ni panjang, lambat dapat jodoh, tapi jodoh dia terbaik. Ada orang tu jambatan dia pendek, dah lah pendek banyak kali pula tu. Tu semua rezeki masing-masing. Yang faham, tak faham sudah. Makna kata, kadang-kadang Allah tak bagi kita kahwin awal sebab apa? Bagi peluang berbakti pada mak ayah kita. Kerja elok-elok, tu je. Betul tak? Tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Relax. Tuhan tak bagi kita ni, Tuhan bagi benda lain. Marah, APC, pada dia. Sabar. Kerana Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi kita sihat. Tuhan bagi pukul 5 dah boleh balik. Boleh bincang pasal malam mana nak pergi malam ni. Tanyalah datin paduka tu, bila last dia pergi pasal malam, tanya. Sebagai ketua jabatan sibuk. Tu belum cerita dia kena menteri panggil pun kena pergi. Ish. Dia lagi tinggi pangkat, lagi lambat balik tau. Grade 19 balik pukul 5. Grade 22 5.30. Grade 41 balik dalam maghrib macam tu. Grade 44 balik dalam pukul 9-10 malam macam tu. 48 dalam pukul 10-11 macam tu. Yang lain ke atas memang tinggal kat JPA ni terus. Macam tu lah tak payah balik. Macam tu lah kalau nak kira tanggungjawab lah. Itu sebab kita jangan minta-minta jawatan. Tu je. Cuba tengok macam APC. Berapa? Cuba tengok. APC ni dapat yang kita marah sangat tu. APC, Anugerah Khidmat Cemerlang. Pertama dapat apa? Tak, jangan nampak sangat kau nak duit tu. Pertama sijil. Duit tu 1,000 je tu iringan sahaja, faham? Duit yang kau hebohkan. Mana bagian HR? Tunjuk mana kawan bagian HR mana? Ha? Oh, Datin jaga HR je. Contoh, saya tanya kat Datin. Anak-anak buah Datin ni biasanya dah lepas mesyuarat, dia dah nampak dah senarai penerima. Ke atas kepala surat sulit dan rahsia. Dia dah nampak tu. Hello. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Susah, aku tak faham lah. Tanyalah, kau dapat APC tahun ni. Yuku. Mandai kau, senang nama kau kat tangan aku. Heboh dah. Masa tu semua orang dah tahu loh. Tapi kau jangan cerita dengan orang tau, sebab ni sulit dan rahsia. Dia beritahu. Lepas tu bila semua tahu, bila nak belanja, itu yang muka naik atas pentas boleh ambil sijil tu. Muka dah tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Itu sebab banyak dah organisasi jabatan-jabatan kerajaan ambil nasihat saya pesan, tambahkan anugerah. Walaupun tak bagi duit, at least dia rasa okey. Contoh, markah SKT. Sekarang dah lain kan, markah SKT nama dia apa dia? Masih lagi markah SKT.
Okey, markah tu dapat 90 ke atas dapat sijil. Siap frame. Jadi balik rumah, mama. Markah mama memang. Ini Kyokin normally 95 and above, you know. Mama dia cakap. Lepas tu dapat sijil, tak pernah MC tahun dinilai. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau baliklah, dah muntah darah dah ni. Nanti tak dapat sijil. Kuat dia kerja weh. Kan? Lepas tu ayahnya pun dapat. Tak pernah punch card merah tahun dinilai. Anak bertanya, bah, tak pernah punch card merah tahun dinilai maksudnya apa? Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok abah lambat ada caranya. Wasamnya bapak. Kau dah lambat kau ajarlah budak tu cara. Jangan. Jadi kita tambah anugerah. Macam contoh birthday. Kan macam pejabat saya dulu dia buat pengumuman, dia dengan ini mengucapkan selamat hari lahir kepada saudara Syamsul Amri bin Ismail, pengarah Jabatan Undang dan Penguasaan. Dengan ini, dengan ucapan semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Maaf sampai hamper atas meja. You all dapat tak? Kita abaikan Itu kelaksukan dan kebajikan kena buat. Sebab kita tolak gaji bulan-bulan kot. Tapi masa tu kita orang revise balik. Kita orang revise apa? Revise jangan bagi hamper. Sebab dah lah aku jaga puak puasa. Puak puasa tu ramai naik motor, balik bawa hamper. Rasuah weh. Orang cakap Jadi kita orang tukar bagi dia voucher barangan daripada pasaran-pasaran yang terkenal, bagi dalam tangan mahal sangat, dalam 100 cukup lah, RM100. Jadi dia birthday dia malamkan balik, dia bawa family dia pergi kat pasar raya tu, bolehlah belanja beli barang dapur. Betul tak? Puas je aku. Macam tu lah Kemudian apa? Kemudian menjadi penyawam juga. Seterusnya apa yang kena ada? Kita kena mulai daripada sekarang, kita kena ubah perangai kita jadi seorang yang bertanggungjawab. Jangan gemar menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf ni saya tak tahu, dia yang letak atas meja saya file ni. Tu kena tanya dia. Kenapa? Mana saya tahu, saya dia arahkan letak. Dia saya letak je lah. Yang arahkan tu. Gemar menyalahkan orang. Macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Makan nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kau yang pergi basah apa pasal? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kenapa katak panggil? Okey. Jadi yang bahagia Datin Paduka berbanggalah sebab mereka hafal lagi lagu tu. Saya saja cuba-cuba tadi berkekerut muka, lepasnya apa. Dan dia orang dah berpuluh tahun kerja masih jawab lagi jawapan yang tak logik tu. Maknanya yang hujan lebat baru-baru ni tak berapa ekor katak manggil katnya ya. Tak apalah, tapi lagu tu mengajar kita supaya jangan menyalahkan orang. Dan dalam banyak-banyak binatang dalam tu, binatang yang paling bertanggungjawab adalah ular. Bila tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular tu menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. 3 kali diulang dan ayat di hujungnya dipadam oleh Jabatan Arkib Negara, iaitu so what? Dia kata. So lepas ni kalau bos, kenapa tak siap kerja ni? Kenapa awak tak siap? Tak apa ni, memang salah saya cuai, saya terlupa. Puan, okey sekarang puan nak saya buat apa? Macam tu. Tanggungjawab. Okey. Kemudian respon positif, nampak keliling. Mulai beberapa bulan semua staf tidak dibenarkan lagi begini. Semua staf hendaklah begini, semua klaim hendaklah macam ni dan semua staf tidak dibenarkan lagi begini. Apalah menyusahkan orang lah, mati lagi baik lah. Apa benda dia tak fikir kita ke apa benda tu negatif. Yang seorang tu lagi best, ayat yang biasa korang dengar. Korang muda ni buatlah kadang nak pencen. Yang seorang tu bilang. Nak dengar tak ayat tu? Itulah ayat dia bilang kadang nak pencen lah. Kau buatlah. Kita pun baca balik. Kepada yang nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pula.
Itu juga semua kena positif. Pengurusan tertinggi dah bermesyuarat dulu sebelum buat keputusan tu. Dan yang last sekali, ikhlas. Kerja ikhlas. Ikhlas tidak mengharapkan apa-apa balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Itu ikhlas. Orang kita pula pelik. Aku tolong dia ikhlas weh, tapi dia terima kasih pun tidak. Maknanya kalau cakap macam tu tak ikhlas. Faham? Kemudian apa yang perlu ada? Kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Ni zaman teknologi maklumat, kena cepat. Saya waktu PKP hari tu, saya nak buat macam mana, orang tanya, Ustaz boleh buat ceramah online tak? Terpaksa lah. Kalau saya kata, tak maaf, saya ceramah fizikal je, nanti tunggulah dialog, besok saya ceramah macam biasa balik. Kalau macam tu 2 tahun Samsul buat jadi tak relevan. Masa tu aku tak pandai lagi, itulah telefon call, itulah telefon live. Aku pasang sendiri, menghadap sana, aku tekan, aku berlari bersini. Assalamualaikum, apa khabar semua? Pada hari ini saya akan bersama 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Ceramah untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Dia orang, asal tak start ni? Yang Nabila PA aku jajak telefon 33 miss call. Tak nampak. Petang tu nasib baik tak ada apa-apa, ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama dalam suasana yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ponik daripada pagi kan, macam pengumuman nak puasa. Macam itulah. Kita kena cepat, lambat kita akan ketinggalan. Kedua, hadir pada peluang-peluang yang baik. Ada seminar, ada kursus, dengar. Jangan tunggu pencemah-pencemah tertentu baru nak datang. Ambil poin, ambil maklumat. Cantik teluk pantainya landai, ambil perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi taurang. Belajar. Kalau boleh sambung belajar lagi bagus. Saya ingat saya nak sambung belajar lah, buat diploma, buat degree, buat. Jangan tangguh-tangguhkan hasrat kita. Kalau rasa nak buat, buat. Buat hujung minggu pun tak apa. Sekarang ni lagi senang. Ada kebanyakan kolej universiti sekarang ni. Okey, ingatkan bisikan dalam kepala aku tadi tu, risau tu. Tu petanda apa tu? Kan? Kan? Kalau kita nak buat tu bukan apa. Sebab sekarang banyak kolej dengan universiti sekarang dah buat dah paling simple sekali, buat assignment aja pun boleh sekarang. Buat thesis, buat paper aja. Untuk sambung belajar ni. Mudah. Tak perlu datang kelas selalu, tapi buat paper. So jangan matikan hasrat kita nak further studies, kan? Kemudian seterusnya apa? Seterusnya apa yang kena ada dalam diri kita adalah mantapkan pengetahuan kita daripada masa ke semasa. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu dia. Akhlak yang baik salah satunya, let's do it, jangan kita tangguh-tangguhkan. Seterusnya, profesional, jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Waktu kerja betul-betul. Balik rumah, mainkan peranan betul-betul di rumah. Ini balik rumah bawa perangai kat pejabat. Assalamualaikum, Abah, dah buat appointment belum? Dah, tepi. Oh, teruk betul dengan anak macam tu, kan? Janganlah sekali kita reject anak kita, sampai bila anak-anak kita tak cari kita. Ingat tu. Balik tu kita kena layan benda-benda hidup dalam rumah kita. Bah, tadi kan kat sekolah kan. Betul. Itulah buat dia tak baik. Jangan buat macam tu. Ada apa-apa lagi? Ada lagi nak cerita ni. Macam ni. Bagi abah mandi dulu, pada kita sambung. Okey. Bagi masa untuk anak kita. Samsul debat pun tak ada masa. Kesian betul, hari-hari ceramah. Pagi tadi ceramah dekat Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Petang ni kat sini, malam ni dekat Puchong. Lepas kat Puchong, besok dekat Mampu. Apa tak mampu lagi ke dia nak dengar ceramah lagi? Macam tu lah, hari-hari ceramah. Tu sebab you all jagalah. Dah ada peluang tu dengan family, jagalah elok-elok. Saya ni berharap sangat, tiba-tiba JPA beritahu, minta maaf ya, program petang ni batal. Harap sangat. Tak batal dia. Ramai pula yang datang. Macam tu kan? Macam tu kan? Tapi betul, syukurlah dengan apa yang kita ada. Isteri saya sempat cakap, ceramah. Saya kata, abang, ceramah ni yang mungkin dalam 2-3 tahun je lagi. Besok bila abang duduk rumah, jangan kau muntah tengok muka abang, sudahlah. Cakap dulu. Itu ya, syukur. Profesional.
Kemudian iltizam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu perkara. Jangan kita ambil ringan. Sebab bila ikhlas kita buat, Tuhan akan ganti dengan macam-macam. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi kita sihat. Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan bagi anak ramai. Rajin betul beranak kan. Assalamualaikum, salam, beranak. Pasal bagi salam menyahut, beranak lah. Assalamualaikum, salam, beranak. Yang seorang tu tak sampai bagi salam, topuk nyamuk, beranak dia. Dahsyat. Tu rezeki nama dia. Setiap anak ada rezeki. 10 anak, malu ustaz, penat tak tahu macam mana ustaz. Kejap aja tu. Kejap je anak membesar. Tiba-tiba besok anak semua dah besar-besar, dah kerja, kau hantar mesej kat grup tu. Hari ni telah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ini. Kat bawah tu ada star. Sila abaikan notis ini sekiranya bayaran telah dibuat. Terang duit masuk. 10 orang anak, seorang 500, tak 5,000. Hui, rezeki. Contoh. Ya. Tu sebab dia kata kita kena percaya. Kadang Tuhan tak bagi naik pangkat, Tuhan bagi suami yang romantis. Sayang, abang balik ni sayang. Abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak muka isteri abang sehari. Abang, kau tak nak geli-geli lah, kau happy ke tak kau cakap? Aduh, happy kan? Ataupun suami masuk rumah menyanyi tu, indah sungguh panorama, isteri kat dapur, bagai pulau ni warna, anak ulala. Happy keluarga tu ya. Lepas tu apa? Organize, susun atur strategi dalam menyiapkan kerja. Mana nak didahulu-dahulukan, mana yang kerja ni mungkin kurang penting tapi boleh siap segera. Kita kena pandai agak priority. Betul lah saya ajar tangan kita tangguh-tangguh kerja, tapi benda urgent matters yang kena siap sekarang, kena siap ni. Jangan kita marah, kadang-kadang ada sebab. Mira bukan nama sebenar. Ada Mira sih. Mana Mira? Mira? Wah, ada Mira. Mira, kemari Mira. Ya tuan, ni tolong siapkan paper ni. Siapkan sebelum hari ni juga kena siapkan. Tapi bos, kebetulan saya ni banyak kerja hari ni, boleh tak bos orang lain? Saya suruh awak kan. Buatlah. Apa masalahnya Mira? Yalah. Mira pun ambil dekat meja dia. Si aku kena. Benda apa tu tengok? Marah kawan-kawan mau kena marah. Pukul 5. Balik dulu Mira. Baliklah, aku tak ramai banyak kerja ni. Kena marah. Sampai pukul 10 malam. Siap pun. Dia pergi kat meja bos tu. Nah, ambil puas tikau. Sebab bos dah balik. Tu dia berani buat macam tu. Tu dia berani buat kat meja tu macam tu. Ambil. Petang tadi dia telefon lagi dia. Bang, tu jemput anak balik sekolah ni. Suami tak berdosa pun kena marah. Malam tu dia balik. Orang nak minta jalan pun dia marah. Minta-minta lah cepat. Tak jadi untuk minta. Balik orang tu. Sampai kat rumah, suami dah beritahu anak dia, anak-anak ayah semua dah makan tadi, nasi ayah bungkus tadi dah makan okey, pinggan tu letak je dalam sinki, nanti ayah basuh. Masuk dalam bilik, kunci pintu, jangan keluar walau apa pun bunyi kau dengar. Dia dah tahu dah Mira ni kalau marah macam mana. Assalamualaikum. Tak habis lagi marah dia. Waalaikumsalam. Sabar. Apa sabar? Cuba kalau abang kena boleh sabar tak? Tak boleh. Punya marah hanya kita. Tapi selang beberapa minggu dalam mesyuarat pengurusan, bos tadi cakap, jadi saya nak maklumkan ada satu berita baik. Alhamdulillah, paperwork yang kita submit kepada pihak pihak menteri telah pun diangkat sebagai paper yang terbaik dan telah diluluskan. Jadi terima kasih Mira ni. Mira terima kasih Saya dengar Mira sampai pukul 10 malam begitu Mira. Rasa-rasa dia marah lagi tak? Ada kan? Iyalah aku 10 tu. Macam tu dia jawab. Tak. Tuan, ini kan tanggungjawab. Mana nyampahnya tu? Tadi waktu kau dapat tengok kau punya marah macam mana. Tapi bukan Mira ini, Mira lain. Itu sebabnya kena ingat tu. Dan kemudian yang terakhir sekali, letakkan niat yang baik. Itu sebab saya perbetulkan tadi. Di awal tadi saya beritahu, niat kita jangan nak jadi kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Okey. Yang akhirnya bila kita ikhlas bekerja, kan, kerja dengan baik-baik, kerja yang terbaik, jangan tangguh-tangguh kerja, maka akhirnya apa yang Tuhan bagi kat kita nak kejar, apa dia?
Apa dia? Apa kita nak kejar? Keberkatan. Betul. Tahniah. Keberkatan yang kita nak kejar. Apa maksud berkat? Berkat ini sikit rasa cukup. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezeki tak berkat, sikitnya tidak cukup, banyaknya tidak puas, seolah-olah meminum selautan air tetapi dahaganya tak pernah hilang. Itu pertama, dia akan rasa cukup, alhamdulillah, happy kerja kat sini. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik rumah tengok kita tengah basuh pinggan, dia pegang tangan kita, saya masuk dalam. Tak apa, biar abang sambung. Suami sambung dengan name tag JPA tu ada lagi. Saya nak tanya, happy tak kalau suami macam tu? Cakap happy, walaupun tulah sekali dalam 365 hari tu kita rasa happy sangat. Ataupun suami balik, sayang, nah, spa muslimah ni hari Sabtu ni pergi. Habis anak kita, anak abang jaga, pergi je nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure semua buat, pergi. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wang ajar berjantan. Takkan abang tak bayar? Tak adalah, abang nak bayarkan dah. Abang nak bayar dah, pergilah. Ataupun suami balik, sayang, baju hai kita minum sama. Hari ni abang bawa kuih lambang kasih sayang kita. Hah? Kuih lambang kasih sayang abang ni. Kuih apa pula yang abang bawa? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tinjau dalam tu. Kuih cakui. Kuih cakui kan couple macam kan? Kau tak nampak ke? Kau pun baru tahu kan? Tu makan bersuap bersilang macam ni makan. Betul tak? Happy. Itu sebab bila balik peluk suami, abang, mana yang dapat lah abang. Kan? Suami peluk isteri, happy. Ya? Betul. Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Dia memanjangkan umur 4 saat. Itu dia cakap lah. Mana dapat tak tahu, tanyalah dia. Tapi macam tu lah. Yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur. Okey. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, apabila anak-anak kita menjadi dalam bidang masing-masing, dia dapat paling tinggi dalam subjek pun kita dah happy dah. Anak kita dapat nombor 3 dalam kelas. Ya Allah, anak kita dapat pakaian terbersih. Seronok dia. Orang perempuan boleh mengalir air mata tengok anak-anak dia konvo. Bang, anak kita konvo dah bang. Suami kata kau bawa bertenang. Ni konvo tadika ni. Konvo tadika pun korang macam ni, apa hal? Kan ramai kan anak-anak dia kecil-kecil lagi. Tadika pun dah konvo sekarang. Kadang-kadang anak tu mungkin tak bagus akademik, tapi bila kita sakit terlantar, dia yang jaga kita. Kita cakap pun dah tak jelas, tapi dia faham. Ya mak, nanti saya cari. Mak dia nak jambu batu. Ya si asam kan tahu. Kau pun tak faham. Dia boleh faham. Faham tak Kemudian apa? Yang keempat, apabila suasana kat tempat kerja, suasana kawasan kejiranan kita, tempat kita tinggal, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat baik, mudah nak tolong orang, itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi tetamu, ada je tetamu datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak kira tu kau yang order, faham? Ya Allah bang, berkat lagi bang, dia sampai lagi bang, ya Allah bang. Tak, tu kau yang order, tu kau yang order. Nah, ini maksudnya kau masuk, kau jamu, dia makan semua, tulis. Dan yang ketujuhnya adalah apabila doa kita mudah dimakbulkan, itu juga tanda keberkatan rezeki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka nak beritahu yang paling penting sekali,
hidup kita ni kerja kerajaan, kerja penyawat awam, bekerja dengan seikhlas hati. Saya nak bawa cerita seorang staf saya dulu. Saya waktu sekerja jadi pegawai undang dulu, saya bawa kes-kes mahkamah untuk satu agensi tu. Saya sampai dekat, saya ada barang tertinggal kat pejabat. Saya malam tu saya pergi pejabat dalam pukul 9 lebih, dalam pukul 9.30 macam tu. Saya sampai dekat pejabat, tengok pejabat saya terang, siapa pula? Tengok seorang tu, staf saya, nama dia Encik Aziz bin Mat John, nama sebenar. You all boleh check nama dia, dah pencen lah. Bila saya sampai tu, dia masa tu tinggal 2 tahun lagi nak pencen. Cik Aziz tak balik lagi Cik Aziz? Biasalah saya tuan, kalau saya hari yang saya tak ada hal tu, insyaAllah Isnin sampai Jumaat saya akan overtime setiap hari sampai pukul 10 malam. Ui, banyaklah dia overtime Cik Aziz. Tak adalah, untuk 2 tahun yang last ni saya tak claim. Dia tak claim tuan-tuan. Saya tanyalah, saya pun tak tahu apa, saya tak tahu macam mana cara saya nak bayar jasa tempat ni, nak bayar balik jasa tempat saya kerja ni. Loan rumah saya, loan saya pun semua dah lepas, dah bayar semua. Anak-anak semua dah lepas, anak-anak semua masuk universiti, ada yang dah kahwin. Loan kereta saya pun dah selesai dah. Dan untuk makluman semua, sekali tu saya jumpa dia, dah pencen, jumpa kat kedai aksesori kereta, dia tengah nak tukar cover seat dia kan. Kereta Proton lama ni, kereta Proton lama, elok lagi kereta tua, sama dengan tuan dia tua, dia kata happy hidup. Itu maksud saya kata tadi, bahagia tuan-tuan, bahagia. Okey. Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Nabi kata, anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah ketiga. Lembah tak cukup banyak ke? Dia minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal, sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Jangan tangguh kerja. Yang ketiga, Nabi juga sebut manusia yang paling kaya. Lah, boleh kaya punya. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Okey? Jadi dalam organisasi, jangan sibuk jatuh-menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kita saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain. Ingat tu. Tak ada siapa boleh hidup sendiri. Pakar bedah pun tak boleh bedah diri dia sendiri. Kalau tak boleh. Doktor gigi pun tak boleh cabut gigi sendiri, melainkan kes terpencil Mr. Bean. Tu membohong je kerja dia tu. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Orang mati mandi sendiri. Bak seni gayung tu, lari orang kampung ni, jangan main-main. Alah, aku esok kau kapan dengannya, tahulah aku guling-guling masuk sendiri dalam kubur tu. Jangan nak bohong. Betul tak? Jadi tuan-tuan dan muslimin, satu kata-kata, kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Deep tak? Balik kau pegang tangan suami kau cakap, abang, kalau abang nak jalan laju, abang jalan seseorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama ya, macam tu. Betul. Saya bagi ayat power hari ni. Betul. Jadi saya doakan mudah-mudahan yang ada dalam dewan ni, let's do it, buat segera, jangan tangguh-tangguh kerja, berbahagia di dunia dan di akhirat. Saya doakan yang ada dalam ni sentiasa diberikan kegembiraan. Saya doakan yang berada di dalam sentiasa diberikan kejayaan yang berlipat-lipat kali ganda daripada rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasa cukup sekali. Tuan yang tidur tak? Alhamdulillah, dia ada satu doa untuk kalau kita baca hilang ngantuk. Pernah tak Ustaz Asni datang itu kan? Dia ada tak bagi doa hilang ngantuk? Tak ada. Dia kalau kita cakap ke depan, kita baca doa tu, insya-Allah jadi segar orang yang dengar. Doa dia senang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau dengar doa tu, insya-Allah orang yang dah tidur tu, wabillah taufiq, tegak dia dah habis ke? Bangun dia. Hilang ngantuk dia. Tapi saya belum baca lagi doa tu, baru share je. Gurau itu tuan. Sini kalau tak gurau tak boleh. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau dia silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, ya sebaik pihak JPA menjemput hari ini, khususnya bagi mak perusahaan, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Ada tak datang? Tak ada datang juga?
Cuma saya nak maklumkan, ada satu table kat depan sana, dia pasal travel